Itu ayat yang saya nak kongsikan. Mudah-mudahan ayat ini bila tuan-tuan amalkan, Allah pelihara harta benda kita. Untuk dalam kedai dia nak mencuri, pencuri tu tak boleh keluar daripada kedai dia. Bila peniaga tu masuk balik dalam kedai dia, buka kedai, tengok pencuri duduk berenang dalam kedai dia, di tabung masjid. Dan bila Tok siap bangun nak pergi sembahyang subuh pagi besok, buka nak masjid, orang yang sama melilau dalam masjid, tak jumpa pintu keluar. Keluar daripada rumah. Okey, keluar daripada rumah, kita tak ada di rumah, masuk dalam Maidin pula, parking dekat luar, kereta tinggal kat luar. Jarang orang masuk kereta dalam Maidin ni. Kita jaga harta kita. Kita takut rumah kita kena pecah masuk. Baik, ada satu ayat yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan. Mudah-mudahan ayat ini bila tuan-tuan amalkan, Allah pelihara harta benda kita. Tuan-tuan parking kereta Nun di sana, tuan-tuan duduk di sini, tak apa benda duduk di sana, tuan-tuan pun tak tahu. Rumah tuan-tuan duduk Taman Meru 2B lah, Meru 2C lah, Puncak Jelapang lah, apa lah. Rumah di sana, tuan badan di sini. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya pencuri tak dapat masuk, kalau kita rasa pencuri banyak, kita nak simpan. Saya pernah pergi satu tempat, tuan-tuan, orang masuk dalam kedai dia nak mencuri, pencuri tu tak boleh keluar daripada kedai dia. Bila peniaga tu masuk balik dalam kedai dia, buka kedai, tengok pencuri duduk berenang dalam kedai dia, dia rasa dia duduk berenang dalam sungai, duduk dalam kolam, dalam laut, padahal atas lantai. Ada kes, tuan-tuan, yang saya jumpa satu masjid, dia orang nak pecah masuk masjid, nak curi tabung masjid. Dan bila Tok siap bangun nak pergi sembahyang subuh pagi besok, buka nak masjid, orang yang sama melilau dalam masjid, tak jumpa pintu keluar. Baik, jadi saya nak ajarkan pada tuan-tuan satu ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Kahfi, juzuk yang ke-15. Ayat bagaimana Allah Ta'ala jaga pemuda-pemuda Ashabul Kahfi sampai orang tak nampak mereka duduk dalam gua selama 300 tahun lebih. Jadi yang peniaga-peniaga sini, saya kata jangan baca ayat ni pula. Saya pergi baca pula, tak nampak langsung kedai dia pula. Untuk yang kedai lain cerita, kan saya bagi. Ini untuk nak jaga rumah kita, nak pelihara supaya orang tak nampak, tuan-tuan. Pelajar saya nama dia Ustazah Hendun. Dia pergi ke Sulawesi. Dia tertinggal beg dia, beg tangan dia dalam kereta dia, barang mah dalam kereta dia. Dan lebih malang lagi, tuan-tuan, kereta dia tak berkunci, tinggal kat parking. Dia balik daripada Sulawesi, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, seminggu dia pergi Sulawesi bercuti dulu ni. Dia cerita lama, barang dia ada lagi dalam kereta dia, kereta pun dia pun tak boleh dibuka, barang mah dia pun ada lagi. Dia kata dekat saya, terima kasih Ustaz, berikan petua kepada saya amalkan petua ni. Tiap-tiap kali saya nak pergi mana-mana, ayat dia berbunyi begini. Tuan-tuan balik buka dalam suratul Kahfi, mungkin ayat 14, ayat 15, ayat 18, cari ayat dia, bunyi dia macam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Itu ayat di dalam suratul Kahfi, awal-awal ayat dia, selepas daripada 10 ayat yang Nabi suruh baca untuk mengelakkan fitnah Dajjal. Tuan-tuan mula membaca kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Di situ ada ayat yang berbunyi, saya ulang balik, wa tahsabuhum aiqaza wa hum ruqud. Dan mereka menyangka bahawa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sedang jaga, padahal mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal.
Maka pemuda-pemuda ini tu waktu tidur digelekkan badan dia, digolekkan badan dia ke kanan, kemudian dipusingkan bola sebelah kiri, kejap pusing kanan, kejap pusing kiri. Selama 300 tahun mereka tidur macam itu, supaya badan mereka tak rosak, supaya mereka tak jadi masalah. Allah gerak-gerakkan badan mereka waktu mereka tidur. Dan kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ahi bil wasid. Di hadapan gua itu ada anjing, yang mana bila anjing tu bila mereka lalu di hadapan gua, mereka takut melihat anjing yang garang di hadapan pintu gua. Wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kamu tengok rupa dia, kamu takkan masuk dalam tu. Anjing tu menggarang, menggerunkan mereka. Jadi ini tuan-tuan ayat pagar rumah. Ada orang telefon saya minta saya buat pagar rumah. Saya kata saya tak ada lesen kontraktor kelas F. Jangan kata kelas F, Z pun tak ada. Saya tak pandai nak buat pagar-pagar ni. Dia kata, ustaz, bukan pagar buat pagar grill, pagar batu tu. Habis tu pagar apa? Pagar rumah saya ni kawasannya banyak mencuri. Helmet hilang, motor hilang, pecah rumah, serai pun hilang, ustaz. Jadi ayat yang tuan-tuan kena amalkan ialah Suratul Kahfi, ayat yang saya bacakan tadi. Keluar daripada rumah, nak tidur dalam rumah, baca doa ni. Baik, apa yang orang akan nampak bila tuan-tuan baca doa ni? Orang tak berani masuk dalam rumah tuan-tuan. Orang tak berani nak pecah masuk dalam rumah tuan-tuan. Bila dia rasa dia nak masuk, dia nampak ada orang yang berjalan, ada orang yang menjaga, dia lari tuan. Ini kelebihan dia. Yang saya minta pada tuan-tuan, jangan duk amalkan. Ada orang yang tanam bulu kuning di 4 penjuru rumah dia. Dia kata ini amalan pagar rumah. Kamu tanam bulu ni, kamu tanam bulu ni, kamu tanam 4 penjuru rumah. Kalau rumah teres, depan belakang. Depan belakang, depan 4. Ustaz, kalau rumah flat, wallahu alam dia nak tanam tak mana. Kalau rumah lot, senang tanam ustaz. Tak payah, bulu kuning tak payah. Ada yang tanam bertih. Ada yang tanam bertih, tabur keliling rumah. Tak payah. Nak pagar rumah tuan-tuan, satu ayat yang paling simple yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, yang tuan-tuan boleh ambil daripada Suratul Kahfi, insya-Allah. Baik, itu petua yang ketiga yang kita baca malam ni.